sejahtera kepada sesuatu rakan-rakan sekalian. Saya Elizabeth Leong daripada kumpulan 4 dan bersama-sama saya Jessica Upin Joseph dan juga Siti anak kita. Pada kali ini, kumpulan kami memilih tajuk 4 iaitu bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia mengamalkan agama dan budaya tanpa sebarang persengketaan. Di sini kami akan memberikan cara-cara serta contoh yang boleh kita amalkan sebagai rakyat Malaysia dalam mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Sebagaimana yang kita tahu, kebebasan agama di Malaysia merupakan prinsip yang memberi kebebasan kepada individu ataupun komuniti untuk menganuti agama masing-masing. Walaupun agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, namun penganut agama lain bebas untuk menganuti agama mereka tersendiri. Antara agama yang terdapat di Malaysia adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Penganut agama Islam akan mengadakan ibadat mereka di masjid ataupun surau. Penganut agama Islam akan melakukan solat 5 kali sehari, iaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak, serta membaca Al-Quran. Yang kedua pula adalah agama Kristen. Penganut agama Kristen akan melakukan ibadat mereka di gereja pada setiap hari Ahad. Cara beribadat mereka adalah dengan mengadakan ucapan, nyanyian, serta tarian, dan juga pembacaan khutbah oleh pastor ataupun paderi, dan juga membaca Alkitab. Yang ketiga pula adalah agama Hindu. Penganut agama Hindu akan melakukan pemujaan mereka di kuil. Pemujaan tersebut adalah untuk dewa-dewa yang mereka puja. Semasa pemujaan ini, mereka akan menggunakan api dan air sebagai lambang kesucian dan juga mereka akan mengadakan pembacaan suatu bait mantra. Yang keempat adalah agama Buddha. Penganut agama Buddha akan melakukan ibadat mereka di toko. Penganut agama Buddha akan memahami kebenaran alam semesta melalui ajaran yang mereka pelajari. Tujuan seorang penganut Buddha adalah untuk menamatkan segala kesengsaraan dalam hidup manusia. Hai, saya Jessica Upin Joseph dari kumpulan 4. Selain daripada agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, ada dua juga agama yang akan saya perkenalkan, yaitu agama Taoisme dan Konfusianisme. Taoisme dipandang di China sebagai cara hidup yang lain. Sangat menarik untuk dicatat bahawa kata Taoisme berasal dari kata Tao yang berarti cara atau kekuatan hidup yang membimbing makhluk hidup di alam semesta. Oleh kerana itu, tujuan akhir dari Taoisme terdiri dari pencapaian cara yang mencapai penyebab pertama alam semesta. Taoisme didasarkan pada kodrat dan menekankan pada cara alami untuk menghadapi kehidupan. Lao Tzu, pendiri Taoisme, berpandangan bahawa satu-satunya cara seseorang dapat mencapai kedamaian dan harmoni batin adalah melalui semangat batinnya. Dia berfikir bahawa adalah mungkin bagi manusia untuk mengamati dan belajar dari alam tentang diri mereka sendiri dan mereka yang paling berarti bagi mereka. Ini berarti bahawa bukan pemerintah atau undang-undang yang penting, tetapi sifat yang paling penting dan kekuatan penuntun bagi seorang individu. Ini kerana pandangan bahawa sifatnya konstan sedangkan pemerintah dan undang-undang tidak. Juga kerana cara alami untuk menangani masalah selalu dianggap lebih baik daripada cara yang dipaksakan. Fakta bahawa sebahagian besar pemimpin spiritual awal yang mengikuti Taoisme adalah tukang daging, tukang kayu, dan pengrajin lainnya adalah saksi dari pemikiran ini. Terusnya, Konfusianisme. Konfusianisme menekankan pada perilaku manusia atas kepercayaan akan Tuhan. Konfusianisme juga tidak memainkan harpa pada dewa manapun dan ketika orang mencuba meninggikan Konfusius ke status dewa, ia dengan sopan menegur mereka. Konfusianisme menekankan etika. Berbicara tentang perbezaan, Konfusianisme berfokus pada ritual sementara Taoisme menekankan sifat. Dalam kontras yang tajam, Konfusianisme mengusulkan ritual sebagai cara hidup. Konfusius percaya bahawa ritual membawa ketertiban dalam kehidupan dan bahawa standard moral hanya dapat dipertahankan melalui kepatuhan terhadap ritual. Dan jika diikuti terus-menerus, mereka menjadi sifat batin seseorang meskipun melakukannya hanya demi melakukan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Apa itu perbezaan antara Konfusianisme dan Taoisme? Taoisme dan Konfusianisme bersifat saling melengkapi. Dalam arti tertentu, mereka dapat dianggap sebagai sisi berlawanan dari koin yang sama. Ini kerana Konfusianisme telah dipengaruhi oleh Taoisme.
Dari segi keyakinan, Taoisme didasarkan pada sifat dan menekankan pada cara alami untuk menghadapi kehidupan. Konfusianisme pula menekankan pada perilaku manusia atas kepercayaan akan Tuhan. Dari segi fokus pula, Taoisme berfokus pada alam, manakala Konfusianisme berfokus pada memiliki masyarakat yang lebih baik. Pendiri Taoisme adalah Lao Tzu dan pendiri Konfusianisme adalah Kongzhi Confucius. Tujuan Taoisme adalah untuk mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan, manakala Konfusianisme adalah menciptakan keharmonian sosial. Pada status wanita pula, secara umum, wanita sangat dihormati dalam Taoisme, tetapi kepercayaan berubah di antara sekolah yang berbeza. Dalam Konfusianisme, wanita dianggap lebih rendah daripada lelaki. Liburan pada perayaan pula, Tahun Baru Cina, festival 3 hari orang mati, hari leluhur adalah hari Taoisme. Manakala Konfusianisme pula, Tahun Baru Cina, hari guru dan hari leluhur. Sebagai rakyat Malaysia, kita dilahirkan secara berbeza dan ini menjadikan kehidupan kita berwarna-warni dan ceria. Oleh itu, penting bagi kita untuk menghargai nilai perbezaan ini dan menghormati keperbagaian tersebut. Ini akan membantu kita untuk menikmati kehidupan yang harmoni. Apakah itu kepelbagaian? Kepelbagaian merangkumi kebudayaan, etnik, kaum, jantina, agama, dan kepercayaan di Malaysia. Kita hendaklah sentiasa mencari peluang untuk berinteraksi dengan satu sama lain dari kumpulan etnik yang berbeza. Selain itu, kita hendaklah berbangga dengan keluarga sendiri dan tradisi keluarga sendiri. Kongsikan tradisi keluarga anda agar rakan anda lebih memahami. Akhir sekali, menggalakkan perhubungan yang saling menghormati di kalangan masyarakat dengan berbagai budaya, etnik, kaum, agama, dan rohani melalui komunikasi, pendidikan, dan juga seni. Kesimpulannya, perlu diakui bahawa Malaysia mempunyai penganut dari 4 agama besar di dunia, iaitu agama Islam, Buddha, Kristian, dan Hindu. Ditambah dengan agama-agama lain yang turut mencorakkan warna kehidupan beragama. Kebebasan agama yang diperuntukkan oleh perlembagaan memberi ruang yang secukupnya untuk semua agama menikmati pengamalan agama masing-masing dan dalam masa yang sama, mencipta suasana sosial yang harmoni dengan menghormati agama orang lain.